Rencana Kemajuan Keris Perak. Bahagian A. Kesetiaan. Untuk bahagian kesetiaan bagi keris perak, isi kandungannya ialah nama penuh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong, nama penuh Perdana Menteri Malaysia, nama penuh Sultan dan Sultanah negeri masing-masing, nama penuh Menteri Besar atau Ketua Menteri bagi negeri masing-masing, mengenali Pusurujaya daerah di daerah masing-masing dan mengetahui rukun sembahyang bagi agama anutan masing-masing. Nama penuh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi negara Malaysia, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Nama penuh Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong ialah Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Baik ya murid-murid, untuk bahagian mengetahui nama penuh Perdana Menteri Malaysia, di sini cikgu telah letakkan 2 orang Perdana Menteri Malaysia kerana pada tahun ini kita ada 2 orang Perdana Menteri. Pertama, Tan Sri Muhyiddin Yassin, yakni dari tahun 2020 hingga 16 hari bulan 8 2021. Selepas beliau, tempatnya telah digantikan dengan Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob. Beliau ialah Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 dan yang terkini. Di sini murid-murid perlu letakkan gambar Perdana Menteri supaya kita kenal siapa Perdana Menteri Malaysia terkini. Sultan bagi negeri Selangor Darul Ehsan ialah Sultan Sarafuddin Idris Shah Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, merupakan Sultan Selangor ke-9, memerintah negeri Selangor semenjak 22 hari bulan November 2001. Sultanah Negeri Selangor Darul Ehsan, Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Nurashikin binti Abdul Rahman. Menteri Besar bagi Negeri Selangor Darul Ehsan ialah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Amiruddin bin Syari. Beliau merupakan Menteri Besar Selangor yang ke-16. Baik, untuk bahagian Pusurujaya daerah, murid-murid perlu menulis biografi tentang Pusurujaya daerah di daerah masing-masing. Sebagai contoh, di sini cikgu dari Sungai Besar. Jadi, cikgu akan tulis berkaitan tentang Pusurujaya daerah Sungai Besar. Jika murid-murid dari daerah Ulu Langat atau daerah Kelang atau daerah Petaling, maka murid-murid perlu menulis tentang Pusurujaya daerah di Kelang, tentang Pusurujaya daerah Kuala Langat, tentang Pusurujaya daerah Hulu Langat, ikut di mana murid-murid
tinggal. Baik, sebagai contoh, Pusurujaya daerah Sungai Besar. Maka perlulah kita letakkan nama beliau, tarikh lahir, kelulusan, penglibatannya dalam pengakap. Baik murid-murid, ini adalah contoh bagaimana untuk mengisi maklumat berkaitan Pesuruhjaya di daerah masing-masing. Pastikan maklumat yang diberikan ini anda telah perolehi daripada pihak Pusuruhjaya daerah sendiri, kerana ketepatan maklumat itu adalah sangat penting, ya. Baik, diharap murid-murid dapat faham. Rukun sembahyang. Untuk bahagian ini, murid-murid perlu menulis tentang rukun sembahyang bagi anutan agama masing-masing. Di sini cikgu memberi contoh untuk umat Islam, yakni rukun sembahyang bagi yang beragama Islam. Rukun sembahyang boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan utama, iaitu rukun qauli, rukun qalbi dan rukun fi'li. Kesemua rukun ini mengandungi 13 rukun solat. Untuk rukun qauli melibatkan takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, membaca tahiyat akhir, selawat atas Nabi pada tahiyat akhir dan salam yang pertama. Untuk rukun qalbi, yakni hati, melibatkan niat dan tertib. Bagi rukun fi'li, iaitu perbuatan, ia melibatkan qiyam, yakni berdiri betul, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud dan duduk membaca tahiyat akhir. Ini merupakan ringkasan perlakuan solat melibatkan 13 rukun solat, bermula dari berdiri betul sehinggalah ke tertib. Diharap semua murid dapat faham tentang kesetiaan untuk lencana keris perak. Selamat maju jaya. Sekian, terima kasih.